forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Isham Jalil terhadap dakwaan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa parti itu ada menerima tawaran untuk bersama-sama kerajaan perpaduan sekarang lah. Dan apa kata Zahid? Tawaran segi kerajaan, jangan nak perasan, kata Zahid Hamidi. PMA Anwar Ibrahim pun ada mengatakan bahawa beliau pun tidak tahu apa-apa mengenai isu ini. Akhirnya mari kita dengar respon Isham Jalil. Dia akan retake komen macam biasa. Kepada PAS untuk sertai kerajaan perpaduan. Untuk sertai kerajaan perpaduan? Yes. Okey. So, ya, saya pun ada tengok ada kenyataan tu. Dia kata ada orang tawarkan. Kenyataan tu dibuat oleh ketua penerangan dia. Ya. Dan lepas tu saya tengok banyak juga cyber trooper PAS. Mula-mula dia kata tak adalah, tak minat lah, apalah. Bukan kita yang bukan Haji Hadi yang minta lah dan sebagainya, betul tak? Kan dia kata dan sebagainya. Tapi saya tengok dia punya respon tu cakap sebaliknya. Saya tengok respon Haji Hadi tu bila ada tawaran macam itu, respon tu menunjukkan dia minat. Sebab satu, dia kata dia bersedia untuk jumpa sesiapa saja, termasuk Anwar. Satu, dia cakap macam itu, walaupun orang-orang bawah dia tak selesa dan kata tak adalah, tak maulah dan sebagainya. Dan kedua, dia double down lagi. Dia kata apa? Dia kata PAS sedia untuk jadi lead, jadi pimpin, memimpin kajian perpaduan. Bila dia cakap macam itu, ada dua implikasi. Nombor satu, seolah-olah dia kata dia nak jadi Perdana Menteri lah. Betul tak? Betul kan? Saya baca macam itu. Pimpin kajian perpaduan maksudnya apa? Maksudnya dia nak jadi Perdana Menteri dalam kajian perpaduan. Nombor dua, bila dia seronok atau minat bila dijemput macam itu, maksudnya dia tak kisah untuk join balik kerajaan yang dulu yang ada DAP ni. Dulu dia kutuk, dia orang ni kutuk-kutuk kita kerjasama dengan DAP. Tapi sekarang bila DAP yang ajak, dan saya tengok ada surat tu kata Lim Kit Siang ajak. So kalau awak tak suka sangat DAP, yang awak pergi kata UMNO DAP lah dan sebagainya, tiba-tiba bila DAP ajak awak pula seronok geli pula. So maksudnya dia sukalah kan, dia tak ada masalah, dia duk ngutuk-ngutuk kita. Padahal kita join kajian perpaduan ni sebab kita terpaksa. Lepas kalah itu lagi, saya dah jelaskan begini, lepas kita kalah PRU15, so kita nak jadi pembangkang. Tapi sebab tidak ada kajian yang boleh dibentuk untuk dibangkang, so kita akur kepada titas daripada Kebangsaan Pertahanan Agong, kita kena jadi kerajaan. So kita terpaksa bekerjasama, kita terpaksa bentuk kerajaan lah. Kalau tidak, tak ada kerajaan boleh dibentuk. Mereka ini pula mula-mula dia sombong tak nak jadi kerajaan. Lepas tu sekarang yang saya cakap tadi, mungkinlah pasal ada kes-kes mahkamah banyak ni. Saya tengok kes mahkamah pada pemimpin bersatu dah keluar. Dan saya rasa dalam 2-3 bulan ni mungkin ada kes-kes mahkamah yang melibatkan pemimpin PAS pula. Sebab dulu ada je projek-projek melibatkan pemimpin PAS. So saya tak tahu, kena tanya SPRM. Tapi tak mustahil pemimpin-pemimpin mereka pun mungkin akan didakwa, sebab mereka juga terlibat dalam perbelanjaan yang melibatkan 92.5 bilion ke projek Tempatan Banjir dan sebagainya. Atau at the worst case, ataupun at the least pasal isu rasuah pengundi tu. Pasal isu rasuah pengundi tu. So mungkin mereka takut ke untuk didakwa dan sebagainya, tak tahan jadi pembangkang. So sebab itu mereka nak jadi kerajaan lah. Bila DAP jemput pun, so mereka seronok pula. Dia mengata kita, tapi padahal dia pula seronok bila dia dijemput dia DAP. So inilah pada saya satu hipokrasi lah. Tapi kalau tengok sejarah PAS ni, macam Haji Hadi terutama, dia memang sekejap sini, kejap sana, dia macam hilang arah. Dulu nak bekerjasama dulu dia dah bekerjasama DAP, lepas tu keluar. Lepas tu dia bekerjasama dengan kita, lepas itu dia tinggalkan kita, bekerjasama dengan pengkhianat kita, lepas tu nak paksa kita terima pengkhianat kita pula. Dan sekarang lepas itu dulu dia kutuk-kutuk atau hina-hina Dr. Mahathir, lepas tu sekarang bila orang kata aset-aset bersatu
di freeze Muhyiddin Tan Sri Muhyiddin dengan siasat ni duit tak ada, tiba-tiba dia pergi jumpa Mahathir pula kan. So tak tahulah kenapa dia jumpa Tun Mahathir. So mungkin kalau kita boleh speculate, kita rasa nampak kena apa tu dia jumpa Tun Mahathir. Adakah perkembangan ini, maksud saya perkembangan ini apabila dia bersahabat dengan Mahathir, kemudian dia menyatakan bersedia untuk sertai kerajaan perpaduan, adakah ini maksud dia ingin meninggalkan Bersatu? Itulah itu yang kita nak tanya tu. Sebab kalau dia masuk kerajaan perpaduan, dia tak kata Perikatan Nasional dia kata PAS, dia kata PAS sedia memimpin kerajaan perpaduan, dia kata. So adakah ini memberi gambaran bahawa dia pun nak tinggalkan Bersatu? Macam itu, ataupun sebaliknya. So dia kena jelaskanlah perkara ini pada saya. Sebab saya tengok dia memang daripada dulu tak ada masalah nak lompat-lompat ni, sekejap pergi sana, kejap pergi sini so kalau tanya saya, itulah dia kena jawab lah, terutama kepada rakan-rakan dia dalam Perikatan Nasional macam mana. Okey. Soalan kedua, Okey. Soalan kedua berkenaan tentang PRN lah. Okey. Kalau kita tengok untuk PRN ni, sekiranya wujudnya gabungan kerajaan perpaduan kan, dalam persaingan PRN ni menjadi satu gabungan, orang kata gabungan yang kuat untuk bersaing dengan Perikatan Nasional lah. Jadi kalau kita tengok macam ni, adakah ni satu cara politik baru di Malaysia untuk orang kata supaya tak akan timbul dah isu akan datang ni, mana kerajaan perpaduan ni, jika maksudnya orang kata apa, nak mengukuhkan politik dan lebih bukanlah kepada macam dulu lah kita bersaing bersama-sama parti ni, gabungan ni tak ada dah. Sekarang ni mungkin dia ke arah menuju ke dua parti pula sekarang. Itulah kalau Haji Hadi nak masuk kerajaan perpaduan, saya ingat dia jadi satu parti pula. Faham tak? So sebab itu saya tegur dia, saya kata dalam Malaysia ni kena ada membangkang tapi katakanlah itu mungkin dia punya cadangan atau angan-angan, atau dia saja nak buat statement ke, saya tak tahu. Katakan kita tengok sekarang dan kita tengok dalam gabungan sedia ada kerajaan perpaduan ini, lepas itu kita pergi eksperimen baru, iaitu kita nak pergi pilihan raya pula dengan kerajaan perpaduan ni. Ada orang tanya saya tadi dan saya pun dah sentuh perkara ini masa live kita minggu lepas. Saya kata dia ada beberapa senario, beberapa option. Nombor satu, kita bersama dengan PH ni dalam kerajaan saja, tapi pilihan raya kita pergi asing. Macam juga coalition government dekat UK dulu, masa kita dengan Perikatan Nasional dulu. So kita dapat maintain kita punya perjuangan ideologi kita. So yang itu tak dilute. Sebab kalau kita dalam kerajaan pada masa sama, politically also gabungan pun kita bersama, so akan ada conflict of ideology dekat situ. Macam saya explain minggu lepas DAP lain ideologi, kita lain ideologi. So sama ada dia dilute ideologi dia, kita dilute ideologi kita, dan kita sama-sama hilang penyokong tegar kita dan kita kalah pilihan raya. So macam mana jadi ceritanya dekat situ. So satu cara adalah kita bersama dalam kerajaan, tetapi bila pilihan raya kita pergi asing. Macam itu satu senario. Sekarang kita cuba cara lain, iaitu kita pergi pilihan raya bersama-sama. So inilah satu move yang besar pada saya. Sebab itu saya ingin cakap bahawa PRN 6 negeri ini adalah penting. Penting kenapa? Sebab this is a big move by any political party. Dia bukan move kecil-kecil. Dan sebab itu bila kita buat satu keputusan yang big move macam ini, yang tak pernah kita buat sebelum ini, pergi pilihan raya dengan gabungan lain ini, maka reaksi akar umbi dan penyokong tegar kita itu menjadi satu yang kritikal. So sekarang kita pun, saya tak rasa siapa-siapa pun boleh menggagak akar umbi kita nak pergi ke mana. Ada profesor minggu lepas, profesor tak salah saya, sahabat saya, Siva Murugam Pandian. Dia ni bagus profesor ni, dia bukan saja profesor, kadang-kadang banyak profesor buat desk job je.
Tapi Profesor Siva ni saya nampak dia selalu dia buat kerja di office, pada masa sama dia turun ke lapangan. So ini bagus dia USM Profesor Siva. So dia kata ada kemungkinan bahawa 50% akaun umbi UMNO akan menyokong, akan beralih sokongan. Sebab kita pergi PRN dengan gabungan PH. Ini bahaya. Dan saya tengok KJ pun cedok fakta ini, dan dia cakap dalam live dia semalam ke apa, dia kata 50% akan ini. Itu sebenarnya fakta yang ataupun apa orang kata analisis yang dibuat oleh Profesor Siva tu, KJ ambil dan dia ulang balik. So the issue is benda ini memang penting. Dan sebab itu saya juga nak cakap PRN ini akan jadi seolah-olah atau umpama macam referendum akaun umbi UMNO terhadap kerajaan perpaduan. So kalau akaun umbi UMNO setuju dengan set up sekarang ni, dia suka berada dalam kerajaan perpaduan, maka mereka akan keluar mengundi dan mereka akan sokong. Dan kalau kita menang menang banyak atau menang besar atau menanglah, tak perlu menang besar tapi asal menang ajalah, dalam PRN ini kita dapat maintain PH, maintain di Selangor, dan kita menang di Negeri Sembilan. Lepas itu kita menang ataupun make a lot of inroad ataupun menang banyak kursi di Kedah, Kelantan dengan Terengganu. So ini menjadi tanda bahawa akaun umbi kita setuju dengan setup ni sekarang. So bila mereka sokong, maka kerajaan perpaduan ini akan, saya rasa probability atau kemungkinan besar akan berterusan. Ya. Dan pada saya okey, saya rasa saya tak ada masalah, dan alhamdulillah kalau perkara ini berlaku. Sebab macam saya cakap minggu lepas, saya pun tak nak tukar-tukar kerajaan selalu ini. Bila tukar-tukar kerajaan, ekonomi kita teruk. Kejap lagi kita cerita pasal ekonomi sikit, sebab ramai komen saya nampak orang nak saya cerita pasal ekonomi. So kalau tukar kerajaan, bagi pula macam saya cakap, takkan nak bagi Muhyiddin balik merintah, hancur negara ini. So teruklah, pelabur tak nak masuk, kita asyik tukar kerajaan dan sebagainya. So kalau boleh, okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kalau komen saya, kalau betul lah kan, better tak payahlah. Sebab apa, sekarang ni kerajaan benda dah elok dah. Kita pun tahu Pang yang pas ni dia masuk, sekejap lagi dia tinggal. Sebelum ni dia dah pernah duduk dengan dalam masa-masa Pakatan Rakyat dulu. Lepas tu dia lari keluar. Kemudian pas dia pergi mana, dia masuk geng dengan UMNO pula, Muafakat Nasional. Dia tinggal UMNO, dia pergi dengan Bersatu. So kita tahulah pas ni dia tak setia orang punya style lah. Dia sekejap aja dia akan tinggal. So seperti Ilham Jalil kata tadi, mungkin akan ada pemimpin dia kena dakwa, so dia takut, sebab tu dia nak masukkan kerajaan perpaduan. So kita mengharap kerajaan perpaduan ni sudah elok dah. Sama kerajaan perpaduan ni kita dah cantik dah. So jadi sama kita kukuh kerajaan perpaduan ni di antara BN dengan Pakatan Harapan. Okey, mari kita terus sokong kerajaan perpaduan dan PMA dan Assalamualaikum.